السفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang daripada tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik, yakni suci. Maksudnya kalau kita sakit tak boleh wudu, kita sakit tak boleh mandi junub, maka tayamum. Mengaji bab tayamum kadang-kadang sampai tua tak reti. Tayamum tak payah pakai bedak kati kura. Tu bedak zaman kita kecil-kecil dulu. Tak payahlah bubuh bedak dalam apa nama? Dalam talam bubuh udah macam opera tu. Bukan. Tayamum ni debu yang suci, tak nampak pun di tangan. Kalau nampak tu tanah lah tu. Ambil tanah kuning jadi bedak pula kuning tanah tu. Debu. Debunya bukan habuk. Jangan pi dekat sofa ketuk boom naik. Itu habuk, tak boleh. Debu. Sentuh dia dekat mana-mana bangunan. Sapu muka. Lepas tu sentuh tempat lain, sapu tangan kanan, sapu tangan kiri. Selesailah. Tu saja ustaz. Habis takkan nak kumuk. Tu kan. Kumuk. Itu saja. Niat dia macam mana? Niat tak ada macam mana. Niat semua dalam hati saja. Kan? Tak payah duk sebut usolli ke nawaitu ni. Tak payah duk susah hati kan. Tu nak bagi tahu. Sebab tu Allah Ta'ala pesan kalau kita sakit maka bolehlah. Sama juga orang yang berjunub. Orang yang junub, ya, saya mengajar orang perempuan pun saya akan cakap bagi clear. Saya tak suka simpan-simpan. Sebab orang takut orang perempuan balik, ustaz cakap apa tadi? Tak apa faham dia tak boleh tapi dalam cerita tu. Contoh, kita berjima dengan pasangan kita, bangkit-bangkit pagi, ayam tak ada. Syabas dia tak apa syabas. Ayam tak ada, kan? Apa pun tak ada ayam. Tengok tangki kering, tak tahu bocor tang mana, dalam bekas takungan pun tak ada, apa pun tak ada. Nak buat macam mana ni? Bangkit pagi. Kita orang Melayu senang saja. Kita punya jawapan, tak apa, tunggu ayam mai mandi qada. Otak kita qada saja dah. Kita boleh ganti junub itu dengan bertayamum. Solatlah seperti biasa. Nanti bila syabas dah, dia hantar balik ayah, masa tu mandi balik sajalah. Itu. Ustaz nak tanya apa nama ni? Ni ada orang tanya saya lah, ramai juga orang bodoh ni. Awak macam tu. Dah. Ada beza tak ustaz? Maksudnya tayamum wudu dengan tayamum mandi junub. Hak mandi junub tu kena bubuh tak pasir golek satu badan. Bukan dah kerja. Tu sebab itulah ambil macam biasa tu sudahlah. Hak lain tak ada masalah apa-apa. Han tak payah duk bubuh atas kepala, jenuh satgi nak shampoo. Kan? Tak payah duk susah hati. Buat dua tu saja, wajah dan juga dua tangan. Dah, habis selesai. Solat macam biasa. Okey. Nak bila dah sentuh ni kena bagi tahu kau sebab ramai orang tak faham. Ya? Okey, baik. Sila. Okey. Okey. Bersit. Okey, jawab dia adalah yang pertama, kita memang tak boleh bawa kecairan masuk ke dalam flight. Bila kita bawa macam ni, kalau depa kata hang buang dulu air, hang bawa botol naik kosong boleh. Kan? Kita apa-apa saja dia akan tinggal dekat luggage punya area kan. So apa kita naik kosong. Melainkan kita minta air dengan nurse. Dengan nurse pula. Dengan stewardess sebab duk pergi hospital lah. Tu kan ya, dengan stewardess. Yang tu jawapan dia ayam ada. Tambah bila kita naik A380, dia ada 2 tingkat, tandas dia ada hujung tengah lagi ada kan, banyak. Maka boleh ke tidak untuk kita bertayamum pada ketika itu? Sebahagian pandangan mengatakan boleh. Boleh. Kenapa? Kalau semua orang pergi ke tandas sengit ke terbang.
Semua pergi ambil wuduk, saya ingat terbang duduk macam tu. Maka sebahagian ulama kata boleh, tapi siapa yang mampu untuk pergi ke tandas berwuduk, maka itu lebih istimewa, itu lebih utama lah. Solat kena solat, solat kena solat, ya. Kemudian bila pergi ambil wuduk, balik dan solatlah cara duduk di tempat kita, tempat seat kita tu. Okey, baik. Ada siapa lagi nak tanya? Sat ya waktu dia ni ya. Okey, baik, kita ambil di penghujungnya. Dari kenyataan di atas menunjukkan bahawa sememangnya wujud juga penyakit zahir, yakni ke atas manusia, ada penyakit batin, ada juga penyakit zahir. Ya, baik. Cuma jangan duk percaya ni jin, tu jin, ni jin, tu jin. Tak ada. Tambah orang perempuan hampa jangan nak risau sangat dengan jin lah. Laki hampa lagi jin daripada jin. Saya sajalah saya pergi ceramah hari tu, dia kata ustaz, jin ni jin. Tak payah duk risau dengan jin. Jin pun tak berkenan dengan kita. Habis seluar jin kita pakai, depa bukan ada seluar. Nah, sebagai orang yang beriman, kita disuruh supaya berusaha untuk merawati setiap penyakit. Tu penting lah. Bukan takat kita kena penyakit kan, ambil buah kurma ya telan. Betul. Janganlah jadi bodoh sangat. Nabi kata siapa makan buah kurma ajwa 7 biji satu hari, dia selamat daripada penyakit besar. Betul. Tapi hang makan sebelum kena penyakit. Ni hang dah ada kencing manis, gaut, darah tinggi, sakit jantung, baru nak buah kurma, lagi teruklah darah tinggi, kencing manis tu. Nak kena faham. Jadi kurma lah ni siapa nak kena makan? Anak cucu kita yang belum sakit. Bukan kita yang pagi-pagi cucuk 16, cucuk 17, cucuk 16. Bukan hak kita ni. Kurma hak kita lah ni. Bertakat makan macam tu sikit-sikit buka puasa saja. Tu kena faham. Malah lah ni pula peniaga, semua penyamun-penyangak semua. Buah kurma tu dia direndam dengan air gula madu tu. Oh, kita kata manis. Makan 3 biji naik 30 kunci manis. Betul yang ni. Maka kita kena faham, untuk rawatan harus secara klinikal, herba semula jadi. Tu kita pergi cari yang tu lah. Moga-moga dapat kebaikan. Baik. Dan mencari kesembuhan dengan menepati hukum Allah dan Rasul. Tu penting. Tak boleh buat ikut suka hati. Pentang-mentang tu, ustaz, saya pergi nu belah sana, ada sik dengan jeniang nu belah Kedah. Ada orang tu dia punya ustaz nalar ke power ustaz 17 tahun dia stroke, pipi tepuk pam 17 kali tepuk, merawat 17 tahun punya, buang tongkat lari keluar bubu gitu. Saya kata saya tak tahulah, saya tak pernah jumpa. Kalau hampa cerita pun saya tak pernah jumpa. Kalau pun jadi, maka dia tumpangkan jin masuk dalam badan tu. Ini kita belajar perubatan Islam, kita jumpalah macam-macam perangai orang yang macam ni. Dia tumpang pisat, lepas tu jatuh sakit balik pi kat dia lagi, kena 2,000 lagi. Tu aja. Kan ya? Maka ingatlah, awak kencing manis 5 tahun. Dia tak boleh tiba-tiba minum pamoga satu hari tu, tiba-tiba nak jadi baik. Tak gitu. Dia akan, ubat klinikal ni dia akan ambil masa satu. Dan dia lihat atas usaha kita juga. Hang makan ubat, teh tarik tu dia campur dengan Neslo ais, tambah manis, tambah Milo, tambah ais, segala macam tambah. Memang tak boleh nak buat apalah. Racun, penawar, apa yang jalan dulu? Racun lah. Racun. Penawar dia kena buat uji kaji, test masuk tak cukup, ya, dos tak cukup, duk cari dos punya pasal mati terus kita. Ya, maka dua perkara ini mengatakan bahawa jelas ada penyakit zahir, ada penyakit batin, yang ni kita kena percaya. Dan seterusnya kita disuruh berusaha untuk merawat penyakit. Jangan duk biar ustaz baca yasin. Dah, bukan. Masa hidup tak baca yasin, masa sihat tak baca yasin, time-time sakit baru yasin. Rasa macam nak luku kepala. Dah, bukan macam tu. Jadikan Al-Quran keakraban, teman akrab kita, insya-Allah.
Saya selalu katakan, contoh ni Ustaz, ubat tak ada, tak apa, baca, ambil ayat ni macam mana Nabi ajar, ambil ayat macam ni, baca ayat surah apa? Fatihah aja, tak payah baca Yasin. Kan ni nak baca Yasin je. Surah Al-Fatihah aja Nabi ajar. Kenapa? Sebab dia tengok muka kita pun dia tahu kita memang jadi tak kuat punya. Kalau suruh baca Yasin mesti upah orang. Jadi baca Al-Fatihah, tarik nafas, tiup panjang gitu. Lepas tu minum dengan niat lah untuk beri kesembuhan. Lepas kita minum, kemudian tuang sikit kat tapak tangan, sapulah. Oh, lenguh bahagian sini sapu. Tu cara dia, minum dan sapu. Kemudian start kereta, pergi klinik. Kalau awak duk sambung minum, sambung sapu, sambung minum, sambung sejuk, kembung perut macam tu ya. Tak dapat. Tak boleh pun. Tak boleh buang satu jenis yang dalam kita ni akidah ahli sunnah wal jamaah. Kita ni pegang pada perkataan ulama contemporary, duit di doa. Bila jadi apa-apa, doa. Yang kedua, usaha, tak pernah berhenti usaha. Yang ketiga, istiqamah, doa berpanjangan, usaha berterusan. Dan yang terakhir, tawakkaltu 'ala Allah, tawakal. Dah serah pada Allah Taala. Doa cantik dah. Ulang siang malam pagi pulang doa. Mai, usaha dah, usaha Ustaz. Pergi jumpa doktor ni, pergi jumpa pakar ni, pergi jumpa orang, semua saya usaha Ustaz. Berterusan tak? Dua-dua berterusan. InsyaAllah berterusan. Istiqamah, tawakal. Serah pada Allah Ta'ala. Kalaulah Allah bagi kesembuhan, itu tanda Allah nak uji kita. Apa ujian kita? Nak tengok hang guna kesembuhan ni untuk ingat pada Allah ke, atau hang ingat pada Allah masa hang sakit saja? Katakanlah Allah tak bagi kesembuhan, bermaksud Allah nak bagi keampunan sampai kita menuju saat mati. Allah nak ampun dosa kita. Sebab apa? Sebab kita jenis tak minta ampun mai kaki. Duk rasa macam dosa tak banyak. So Allah bagi keampunan. Macam kita bagi hutang ke orang tak mau bayar. Kenapa? Kenapa? Sebab kita memang jenis al-bakhilun wal kedukutun. Kalau saja-saja nak sedekah, tak ada. Orang hutang baru kita bagi. Dan orang pula tu tak dapat bayar, maka hutang kita tu Allah simpanlah di syurga untuk bagi pihak kita. Tu saja. Bila kita husnuzan, prasangka baik, maka kita akan dapat kebenaran di dalam kita beragama. Wallahu a'lam. InsyaAllah. Baik, satu dua soalan silakan. Hari ni 10 hari bulan kah? 11. Oi, terlewat Zariah saya ni. Okey, sila. Sekali lagi. Okey, amalan membaca surah-surah atau ayat-ayat syifa, ayat-ayat penyembuh, maka hukumnya tidak menjadi masalah apa-apa, tiada halangan. Cuma saya katakan bahawa membaca Al-Quran, tolonglah cari tu kerana siapa? Kerana Allah Ta'ala. Bukan baca Quran tu sebab nak sembuh semata-mata. Sebab tu bila tanya saya katakan baca Quran. Jangan pilih. Pasal apa baca ayat ni? Sebab sakit. Habis kalau tak sakit, tak payah baca Quran. Tak boleh. Maka amalan yang terbaik dari sudut tasawuf adalah baca seluruh Al-Quran dengan mengingatkan bahawa ianya adalah perawat, syifa dan sebagainya. Itu lebih utama. Tapi hak tadi tidak menjadi satu kesalahan. Cuma takut niat kita itu takut lari daripada landasan kebenaran sahaja. Wallahu a'lam.